إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu kembali dalam kelas pengajian ilmu Nahwu Syarah Matan Al-Ajurrumiyah. Sebelum kita mula pengajian, ingin saya memberi sedikit nasihat untuk diri saya dan kita semua, yang mana kita masih lagi duduk di rumah atas nasihat kerajaan, kerana kita masih lagi menghadapi penyebaran penyakit coronavirus COVID-19. Maka hendaklah kita sentiasa duduk di rumah, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan, dan penuhkanlah masa-masa kita di rumah dengan kelas-kelas pengajian dan perkara-perkara yang bermanfaat. Kita sebagai orang beriman percaya bahawa apa saja yang berlaku semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang menimpa orang Islam semuanya ada kebaikan yang mana kita tidak ketahui. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menimpa orang Islam daripada kepayahan, sakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan juga kesulitan, sehinggakan jika ada duri yang menyocoknya, maka pasti Allah akan menjadikan ia penghapus akan dosa-dosanya. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi orang beriman, apa saja yang menimpa diri dia semuanya ada kebaikan dan ada hikmah yang kita tidak ketahui. Apa yang perlu bagi kita ialah kita mengambil nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ditimpa sesuatu musibah, maka hendaklah kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza habballahu qauman ibtalahum wa man sabara falahu sabru wa man jazi'a falahu jaza'." Nabi bersabda, apabila Allah menyayangi satu kaum, maka pasti Allah akan menguji mereka. Maka barang siapa bersabar, maka baginya pahala sabar. Dan siapa yang mengeluh kesah, tidak sabar, tidak redha, maka dia mendapat pahala keluh kesah. Pelajar sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung kuliah ilmu Nahwu kita Syarah Matan Al-Ajurrumiyah. Saya sangat-sangat berharap kelas kita banyak memberi manfaat pada pelajar semua. Hari ini kita akan sambung tentang kalimah terbagi kepada 3, ismun, fi'lun, harfun, dan insya-Allah hari ini kita akan bincang tentang kalimah yang pertama, iaitu al-ismu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung kuliah ilmu Nahwu Syarah Matan Al-Ajurrumiyah. Baik, sebelum kita
sambung matan. Hari ini kita nak adakan sedikit perbincangan iaitu tentang kalimah yang 3. Yang mana sebelum ni kita telah mempelajari bahawa kalimah terbagi kepada 3. Dan saya telah menggunakan ringkas K3. Baik, K3 kalimah ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Baik, hari ini kita akan buat perbincangan tentang K3 yang pertama iaitu al-ismu. Baik, apakah itu al-ismu? Al-ismu menurut ulama nahwu ialah perkataan yang mengandungi sesuatu makna pada ianya, iaitu pada perkataan itu ada mengandungi suatu makna yang mana ianya tiada berkaitan dengan waktu. Sama ada waktu yang telah berlaku, atau waktu yang sedang berlaku, atau waktu yang akan berlaku. Bererti ismun ia tidak ada kaitan dengan waktu. Contoh, perkataan Muhammadun. Perkataan Muhammad ialah perkataan yang mengandungi suatu makna pada ianya, iaitu nama seseorang. Yang mana nama Muhammad ini ianya tiada kaitan dengan waktu yang telah berlaku, atau waktu yang sedang berlaku, atau waktu yang akan berlaku. Jadi, kita kena faham ismu menurut ulama nahwu ialah perkataan yang mengandungi suatu makna pada ianya. Contoh yang lain, madrasatun, sekolah. Satu perkataan mengandungi satu makna. Tidak ada kaitan dengan waktu. Ummun, ibu. Perkataan yang mengandungi suatu makna yang tiada kaitan dengan waktu. Dan seterusnya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu al-ismu mengikut ulama nahwu, maka kita kena tahu bahawa al-ismu atau kata nama terbagi kepada dua bahagian. Dalam ilmu nahwu, semua isim, semua benda, semua kata nama akan dimasukkan dalam dua kelompok. Iaitu pertama al-muzakkar, yakni lelaki, dan yang kedua al-muannas, perempuan. Jadi kita kena faham bahawa semua isim dalam bahasa Arab mesti diletakkan dalam dua kelompok. Sama ada kelompok al-muzakkar, lelaki, ataupun al-muannas, perempuan. Sama ada ia benar-benar mempunyai jantina lelaki atau perempuan, ataupun ia tidak mempunyai jantina lelaki atau perempuan, tetapi dalam bahasa Arab ia mesti ada di dalam dua kelompok. Contoh, Aliyun dalam kelompok muzakkar. Yang ini kita tahu kerana Ali adalah seorang lelaki. Jadi dia masuk dalam kelompok muzakkar. Tetapi ada juga benda seperti kitabun, buku. Ia tidak ada jantina lelaki, tetapi ia masuk dalam kelompok muzakkar. Contoh al-muannas, perempuan. Fatimatu, Fatimah, kita tahu bahawa dia adalah perempuan, jadi dia muannas. Tetapi ada juga benda yang tidak ada jantina, tetapi dimasukkan dalam kelompok muannas, iaitu contoh sayyaratun, kereta. Kereta tidak ada jantina kerana ianya benda, tetapi dalam bahasa Arab ia dimasukkan dalam kelompok muannas.
Baik, setelah kita tahu bahawa semua isim, semua kata nama, ianya termasuk dalam dua kelompok, bagaimana kita hendak mengenali suatu kalimah itu, ianya dalam kelompok muzakkar ataupun dalam kelompok muannas. Baik, bagi kita pelajar-pelajar yang baru nak mempelajari ilmu nahwu, maka kita kena tahu tanda-tanda muannas dan juga tanda-tanda muzakkar. Baik, kita hanya perlu mengetahui tanda-tanda bagi isim yang muannas. Apabila kita tahu tanda-tanda isim muannas, bererti selain daripada tanda-tanda muannas, maka ianya adalah muzakkar. Jadi cukuplah bagi kita sebagai pelajar untuk mengetahui tanda-tanda isim muannas. Baik, tanda-tanda muannas yang pertama. Kalimah muannas atau perkataan muannas, ianya terdapat ta marbutah di akhir perkataan. Ta marbutah, ta yang ada dua titik, ta bulat dua titik di akhir perkataan. Ini menunjukkan bahawa kalimah tersebut adalah muannas. Contoh, sayyaratun, kereta. Sayyaratun adalah muannas kerana di hujung perkataannya terdapat ta marbutah. Yang kedua, tanda muannas yang kedua ialah di hujung perkataannya terdapat alif maksurah, iaitu alif yang berbentuk seperti ya. Contoh, af'a, ular. Di akhir perkataan af'a ada alif maksurah, maka ianya adalah tanda muannas. Walaupun nanti pelajar akan ketahui bahawa tidak semua perkataan di hujungnya alif maksurah adalah muannas. Tapi bagi permulaan kita belajar, kita hafal bahawa pada perkataan yang akhir, jika ada alif maksurah, maka ianya adalah salah satu daripada tanda muannas. Tanda muannas yang ketiga ialah alif mamdudah. Alif mamdudah iaitu yang ada alif dan hamzah di belakangnya. Contoh seperti as-sama'u, langit. As-sama'u ialah muannas kerana di akhir ejaannya ada alif dan hamzah atau kita sebut alif mamdudah. Walaupun nanti kita akan ketahui bahawa tidak semua perkataan yang di hujungnya ada alif hamzah, ianya adalah muannas. Tanda-tanda muannas yang keempat iaitu kita mengetahui bahawa kalimah itu adalah muannas adalah dari sudut makna. Ianya tidak ada tanda ta marbutah, ia tidak ada tanda alif maksurah, ia tidak ada tanda alif mamdudah. Tetapi bagaimana kita tahu perkataan itu adalah muannas? Kerana dari sudut makna, ianya menunjukkan bahawa perkataan itu adalah muannas. Contoh, ummun, ibu. Perkataan ummun tidak ada tanda-tanda muannas nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Tetapi kita tahu ummun adalah muannas kerana ummun maknanya ibu dan ibu adalah perempuan. Tanda-tanda muannas yang keempat, yang kelima ialah perkataan yang kita dengar dari lidah Arab. Nombor 5 juga tidak ada tanda-tanda ta marbutah, tidak ada tanda alif maksurah, tidak ada tanda alif mamdudah, dan dari sudut makna juga ia tidak menunjukkan bahawa perkataan itu adalah perkataan perempuan.
Tetapi kita tahu perkataan tersebut adalah mu'annas kerana orang-orang Arab memasukkan perkataan-perkataan tersebut dalam kelompok mu'annas. Yang ini kita kena hafal. Contoh, narun. Narun tidak ada tanda ta marbutah, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah, dan dari sudut makna juga tidak menunjukkan perempuan, tetapi narun termasuk dalam kelompok mu'annas, yang mana kita tahu perkara itu yang ianya adalah daripada orang-orang Arab. Mereka masukkan perkataan narun dalam kelompok mu'annas. Dan yang terakhir, yang keenam, tanda mu'annas ialah anggota badan yang berpasangan. Yang ada dua pasang dalam anggota badan, maka ia juga mu'annas. Contoh, ainun, mata. Kita ada dua mata. Jadi, ainun, dia berpasang, maka ia masuk dalam kelompok mu'annas. Baik, mari kita lihat contoh mu'annas dengan ta marbutah dalam surah Al-Quran, iaitu suratul Humazah. Perkataan humazatin, lumazatin. Kedua-dua perkataan ini di akhir perkataannya ada ta marbutah, menunjukkan bahawa perkataan humazatin dan juga lumazatin adalah mu'annas. Begitu juga perkataan al-hutamah. Al-hutamah di akhir perkataannya juga terdapat ta marbutah. Maka al-hutamati adalah mu'annas. Perkataan al-muqadatu juga mu'annas, kerana di hujung perkataan itu terdapat ta marbutah. Juga perkataan al-af'idati adalah kalimah mu'annas, kerana terdapat ta marbutah di akhir perkataan. Muqsadatun, mu'annas, kerana di akhir perkataan ada ta marbutah. Dan yang terakhir, mumaddadatin juga mu'annas, kerana pada akhir perkataannya terdapat ta marbutah. Baik, kita pergi kepada tanda mu'annas yang kedua, iaitu alif maksurah. Contoh dalam ayat ini perkataan al-yusra. Al-yusra di akhir perkataan ada alif maksurah, yang saya merahkan. Maka al-yusra adalah kalimah mu'annas. Az-zikra juga mu'annas, kerana pada akhir perkataannya terdapat alif maksurah. Al-kubra juga mu'annas, kerana di akhir perkataannya terdapat alif maksurah. Jika kita lihat, pada perkataan al-ashqa juga terdapat alif maksurah, tetapi ia tidak termasuk dalam kelompok mu'annas. Jadi kita kena tahu bahawa tidak semua perkataan yang ada alif maksurah di akhir hujung perkataannya adalah mu'annas. Ada juga yang muzakkar. Baik, contoh mu'annas, tanda mu'annas yang ketiga dalam ayat ini, iaitu ada alif mamdudah yang saya guna kotak berwarna hijau. Perkataan as-sama'. As-sama' adalah mu'annas, kerana di akhir hujung perkataan as-sama' ada alif dan hamzah.
Dan seterusnya, tanda mu'annas iaitu kita dengar daripada lidah Arab. Perkataan-perkataan ini dimasukkan dalam kelompok mu'annas oleh orang-orang Arab yang saya bulatkan dengan warna merah. Asy-Syamsi adalah mu'annas. Walaupun Asy-Syamsi tidak ada tanda-tanda mu'annas seperti ta marbuta, alif maksura, alif mamduda, dan juga dari sudut makna ia tidak menunjukkan makna perempuan, tetapi kita tahu Asy-Syamsi adalah mu'annas kerana kita dengar daripada lidah Arab. Begitu juga perkataan al-ardi juga mu'annas. Ia dimasukkan dalam kelompok mu'annas oleh orang Arab. Dan yang ketiga, nafsin. Perkataan nafsun, nafsin, nafsan juga termasuk dalam kelompok mu'annas yang kita dengar daripada lidah Arab. Dan kita tahu mereka ini, perkataan-perkataan ini adalah mu'annas juga melalui daripada ayat-ayat Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata ganti nama perkataan-perkataan ini dengan menggunakan ganti nama mu'annas, perempuan. Contoh, wasyamsi waduhaha. Ha ini adalah domir ganti nama untuk mu'annas, perempuan, iaitu balik kepada perkataan asyams. Jadi, ada perkataan-perkataan yang kita tahu ianya sama ada muzakkar atau mu'annas melalui Al-Quran. Contoh seterusnya, iaitu tanda-tanda mu'annas kita tahu dari sudut makna, dengar daripada lidah Arab dan juga anggota badan yang berpasangan dalam ayat yang saya paparkan di depan ini. Contohnya perkataan aini. Ain adalah mu'annas kerana ain adalah anggota badan yang berpasangan. Ukhtu. Ukhtun, saudara perempuan, ianya adalah mu'annas dari sudut makna. Walaupun perkataan ukhtuka, ukhtun, ia tidak ada tanda-tanda ta marbuta, alif maksura, alif mamduda, tetapi kita tahu dari sudut makna ianya adalah mu'annas, perempuan. Kerana ukhtun adalah bermakna saudara perempuan. Begitu juga dengan perkataan ummi. Ummi adalah ibu dan ibu adalah mu'annas. Walaupun ianya tidak ada tanda-tanda ta marbuta, alif maksura, alif mamdudah. Perkataan nafsan, ianya adalah mu'annas. Yang ini kita tahu melalui lidah Arab. Kerana perkataan nafsun dimasukkan dalam kelompok mu'annas dalam bahasa Arab. Ainun, anggota badan yang berpasangan, maka ianya termasuk dalam kelompok mu'annas. Saya beri contoh-contoh mu'annas yang lain. Cuba kita perhatikan. Tanda mu'annas yang pertama iaitu ta marbuta. Contoh, sa'atun adalah mu'annas kerana di hujungnya ada ta marbuta, jam. Haqibatun, beg, juga mu'annas kerana pada ejaannya ada ta marbuta. Dajajatun, ayam, mu'annas kerana ada ta marbuta. Qittatun, kucing betina, kerana ada ta marbuta. Fatimatu, di hujung perkataannya ada ta marbuta, maka ianya mu'annas. Dan kita tahu bahawa Fatimah adalah nama bagi perempuan. Contoh tanda mu'annas alif maksurah.
halwa, manisan, adalah muannas kerana terdapat huruf alif maksurah di hujung perkataan. Sugra, kecil, juga muannas kerana ada tanda alif maksurah. Zikra, juga muannas kerana ada alif maksurah. Fudla, muannas, ada alif maksurah. Bushra, muannas kerana ada alif maksurah. Contoh tanda muannas yang ketiga iaitu alif mamdudah, alif dan hamzah. As-sama'u, langit, muannas kerana ada alif dan hamzah iaitu alif mamdudah. Sauda, juga muannas kerana ada alif mamdudah. As-sakhra, muannas, ada alif mamdudah. Hasna, muannas, ada alif mamdudah. Babagha, iaitu burung gagak, juga muannas kerana ada alif mamdudah. Contoh muannas yang keempat iaitu dari sudut makna. Ummun, ibu, muannas kerana makna ibu, kita tahu ibu adalah wanita. Bintun, tidak ada tanda-tanda muannas ta marbuta, alif maksurah atau alif mamdudah, tetapi bintun bermakna anak perempuan, maka ianya muannas. Zainabu adalah nama bagi wanita, maka ianya muannas. Ukhtun, saudara perempuan, juga muannas dari sudut makna walaupun tidak ada tanda-tanda muannas. Hindun adalah nama bagi wanita, juga muannas walaupun tidak ada tanda-tanda muannas ta marbuta, alif maksurah dan juga alif mamdudah. Yang kelima, contoh muannas yang kita dengar daripada lidah Arab. Narun, api, adalah muannas walaupun tidak ada tanda-tanda muannas ta marbuta, alif maksurah, alif mamdudah, dan juga dari sudut makna tidak menunjukkan perempuan, tetapi kita tahu narun telah dimasukkan dalam kelompok muannas oleh orang Arab. Nafsun, juga muannas. Syamsun, matahari, muannas. Ardun, bumi, muannas. Rihun, angin, juga muannas. Dan yang terakhir, tanda muannas adalah anggota badan yang berpasangan. Ainun, mata. Walaupun ianya tidak ada tanda-tanda muannas, dari sudut makna juga tidak menunjukkan perempuan, tetapi ainun adalah anggota badan yang berpasangan, maka ianya masuk dalam kelompok muannas. Udhunun, telinga, ada dua telinga, maka ia muannas. Yadun, ada dua tangan, maka ia berpasangan, maka ia muannas. Rijlun, kaki, ada dua pasang, maka ia muannas. Al-qadamu, telapak kaki, juga ada dua, maka ianya masuk dalam kelompok muannas. Baik, bagaimana kita nak mengenali tanda-tanda muzakkar? Setelah kita mengetahui tanda-tanda muannas, maka setiap kalimah yang tidak terdapat padanya tanda-tanda muannas, maka ia adalah isim muzakkar secara umum. Jadi tanda-tanda muzakkar ialah semua kalimah perkataan yang tidak terdapat 6 tanda muannas, maka isim tersebut adalah muzakkar. Contoh muzakkar, perkataan al-asri, ianya muzakkar kerana tidak mempunyai tanda-tanda muannas yang 6. Al-haqqi juga muannas kerana ianya tidak mempunyai tanda-tanda muannas yang 6. Dan as-sabri juga muannas kerana ianya tidak mempunyai tanda-tanda muannas yang 6. Baik, contoh-contoh muzakkar yang lain, contoh Ali.
adalah muzakkar, lelaki. Ahmad, lelaki, muzakkar. Ibrahim adalah muzakkar. Syari'un, syari'un, ia ini jalan raya. Walaupun ianya tidak mempunyai jantina, tetapi dalam bahasa Arab, ia adalah muzakkar. Dan pada perkataan syari'un, tidak mempunyai tanda-tanda mu'annas yang 6. Mukayyafun, hawa dingin, penghawa dingin, juga muzakkar, kerana ia tidak mempunyai tanda-tanda mu'annas. Mudarrisun, guru lelaki. Bagaimana kita tahu dia guru lelaki? Kerana di hujung perkataannya tidak ada tanda ta marbutah. Maka ia menunjukkan bahawa perkataan mudarrisun adalah muzakkar. Begitu juga tilmizun. Ia muzakkar kerana tidak ada ta marbutah. Tabibun muzakkar kerana tidak ada tanda ta marbutah. Muhandisun muzakkar kerana tidak ada ta marbutah. Fallahun muzakkar kerana tidak mempunyai ta marbutah di akhir perkataan. Seterusnya maktabun, meja, muzakkar kerana tidak ada ta marbutah. Babun, pintu, muzakkar. Misbahun, lampu, muzakkar. Samakun, ikan, muzakkar kerana tidak ada ta marbutah. Dan sikinun, muzakkar kerana tidak mempunyai huruf ta marbutah di akhir perkataan. Jadi alhamdulillah pelajar sekalian, hari ini kita telah mengetahui bahawa isim terbagi kepada dua, iaitu al-muzakkaru atau muzakkar dan juga muannas. Mudah-mudahan pelajar dapat mengingati tanda-tanda muannas supaya kita tahu membezakan kalimat itu di antara muzakkar dengan muannas. Dan tanda-tanda muannas tadi ada 6. Pertama, terdapat ta marbutah di akhir perkataan. Kedua, alif maksurah di akhir perkataan. Ketiga, alif mamdudah, iaitu alif dan hamzah di akhir perkataan. Yang keempat, dari sudut makna menunjukkan bahawa ianya muannas, perempuan. Yang kelima, perkataan itu dimasukkan dalam kelompok muannas oleh orang Arab. Dan yang keenam, anggota badan yang berpasangan juga muannas. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita hari ini.